Pasangan suami isteri simpan mayat demi pencen haram. Pemandu wanita tersangkut di jambatan gantung kerana GPS. Pasukan khas Israel menyamar doktor untuk membunuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep Global. 7 berita dunia paling trending pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Walaupun Israel membuat tuntutan itu terhadap Agensi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, tiada pihak lain yang mampu menggantikan agensi itu bagi menyampaikan bantuan kepada bangsa perang warga Palestin di Gaza. Sigrid Kaag selaku penyelaras PBB bagi bantuan Gaza menegaskan adalah mustahil bagi menggantikan peranan agensi PBB untuk pelarian Palestin UNRWA yang mana kaki tangannya didakwa terbabit dalam serangan Hamas ke atas Israel. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres sedang bersedia untuk bertemu negara penderma disebabkan beberapa negara termasuk Amerika Syarikat, Britain, Jerman dan Jepun menggantung pembiayaan kepada UNRWA. Israel telah menuduh UNRWA membenarkan Hamas menggunakan infrastruktur agensi itu di Gaza untuk aktiviti ketenteraan dan menyebabkan pertelingkahan semakin teruk. UNRWA berkata ia bertindak segera berhubung dakwaan Israel mengenai 12 kaki tangannya terbabit dalam serangan Hamas dan pemotongan dana akan menjejaskan rakyat Palestin. Israel sudah lama memantau agensi PBB itu dan menuduhnya secara sistematik bertindak bertentangan dengan kepentingan negara. 3 lelaki Palestin terbunuh di Hospital Ibn Sina di Bandar Jenin pada pagi Selasa oleh pasukan khas Israel yang menyamar sebagai orang awam, doktor dan jururawat. Agensi Berita Palestin melaporkan mangsa terkorban itu dikenal pasti sebagai pasangan adik-beradik Muhammad dan Basil Aiman Al-Ghazawi serta Muhammad Walid Jalamna. Menurut sumber hospital, kira-kira 10 anggota pasukan khas Israel menceroboh ke tingkat 3 hospital dan membunuh 3 pemuda itu menggunakan pistol yang dilengkapi penyenyak bunyi. Ketika kejadian berlaku, mangsa sedang menerima rawatan di kemudahan berkenaan akibat kecederaan yang dialaminya sejak 25 Oktober 2023. Sementara itu, Menteri Kesihatan Palestin Mai Al-Kaila menggesa Perhimpunan Agung PBB, Institusi Antarabangsa dan Pertubuhan Hak Asasi Manusia segera menamatkan siri jenayah pembunuhan harian yang dilakukan oleh tentera penceroboh terhadap rakyat Palestin dan pusat kesihatan di Semenanjung Gaza dan Tebing Barat. Sepasang suami isteri dari Kansas, Amerika Syarikat menggunakan taktik licik untuk mengambil wang pencen haram berjumlah 215,000 Amerika Syarikat dolar ataupun 1.1 juta ringgit milik bapa saudara mereka yang sudah meninggal dunia. Malah pasangan itu sanggup menyembunyikan mayat bapa saudara dalam rumah mereka selama 6 tahun demi mengambil wang persaraan bulanannya. Bagaimanapun, taktik mereka telah membawa padah apabila pihak berkuasa berkata alat perentak jantung Mike Carroll telah menunjukkan dia meninggal dunia pada 2016 semasa berumur 81 tahun dan mayatnya tidak ditemui sehingga 2022 sehingga menjurus kepada siasatan selanjutnya. Pendakwa raya berkata, tertuduh anak perempuan Carol, Lynn Ritter dan menantunya Kirk Ritter masing-masing berusia 61 tahun didapati berjoli sakan dengan berbelanja dari akaun bank milik bapaknya yang mayatnya masih disimpan atas katil di rumah didiami mereka. Anggota keluarga memberitahu portal berita Kansas City Star bahawa mereka masih tertanya-tanya mengapa Lynn sering memberi alasan mereka tidak boleh melawat atau menelefon Carol dan menyatakan ayahnya sihat. Hukuman penjara 10 tahun telah dijatuhkan oleh Mahkamah Pakistan ke atas bekas Perdana Menteri Imran Khan
dan diplomat tertingginya Shah Mahmud Qureshi atas pertuduhan membocorkan rahsia negara. Peguam Khan, Gohar Ali Khan bagaimanapun berkata, Parti Pakistan Tehreek-e-Insafnya PTI akan mencabar hukuman itu di Mahkamah Tinggi Islamabad. Hukuman itu dikeluarkan oleh Hakim Abwal Hasnat Muhammad Zulkarnain di penjara Adiala Rawalpindi. Imran dituduh mendedahkan rahsia rasmi dalam satu perhimpunan pada tahun 2022. Imran yang juga bekas pemain kriket dan pernah berkhidmat sebagai Perdana Menteri dari 2018 hingga 2022 itu disingkirkan selepas gagal dalam undi percaya di Parlimen pada April 2022, kurang setahun sebelum menamatkan penggal perkhidmatannya. The Pattaya News semalam melaporkan seorang wanita memandu keretanya melalui sebuah jambatan gantung yang dikhaskan hanya untuk motosikal dan pejalan kaki kerana menurut arahan daripada sistem penentu kedudukan global GPS. Kejadian berlaku pada pukul 5.40 petang waktu tempatan apabila seorang penduduk dikenali sebagai Makun Incan cuba menyeberangi jambatan gantung tersebut yang merentasi Sungai Yom di Wiang Tong, Thailand. Dia terkejut kerana mendapati terdapat sebuah kereta tersadai di atas jambatan sepanjang 120 meter itu. Makun yang mendengar rayuan daripada pemandu wanita tersebut selepas bertindak menghubungi pasukan kecemasan. Kereta itu tersangkut sejauh 15 meter dan satu tayarnya tersepit di celah kayu jambatan. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengumumkan upacara akad nikah kini boleh dijalankan di dua tapak suci Islam iaitu Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Langkah itu adalah sebahagian daripada usaha kerajaan Arab Saudi untuk memperkaya pengalaman jemaah haji dan pengunjung kedua buah masjid suci itu menurut Gulf News. Inisiatif itu juga dikatakan memberi peluang untuk syarikat menghasilkan idea inovatif untuk menganjurkan acara seumpama itu di tapak suci. Seorang pegawai perkahwinan di Arab Saudi, Musaid Al-Jabri menjelaskan bahawa menjalankan akad nikah di Masjid Nabawi adalah dibenarkan dalam Islam. Pesakit manusia pertama menerima implan daripada syarikat permulaan chip otak Neuralink, syarikat milik Elon Musk, pada Ahad dengan keadaan pesakit dikatakan semakin pulih. Pengasas Neuralink itu berkata dalam catatan di platform media sosial X pada Isnin, waktu tempatan sambil menambah bahawa keputusan awal menunjukkan pengesanan pancang neuron yang menjanjikan potensi masa depan. Menurutnya, pancang adalah aktiviti oleh neuron yang disifatkan oleh Institut Kesihatan Negara Amerika sebagai sel yang menggunakan isyarat elektrik dan kimia untuk menghantar maklumat di sekeliling otak dan badan. Pada September tahun lepas, Neuralink berkata ia menerima kelulusan untuk menggunakan chip otak dalam percubaan kepada manusia. Kata beliau di platform X, kajian itu menggunakan robot untuk meletakkan implan antara muka otak, komputer secara pembedahan di kawasan otak yang mengawal niat untuk bergerak. Sekian sahaja NetStep Global pada hari ini. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 7 berita dunia paling trending hanya di NetStep Global. Follow Facebook NetStep Malaysia dan subscribe YouTube NetStep TV. NetStep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Mirakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.